KPM. Assalamualaikum. Hello semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sehat? Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, Afiq nak pesan kepada anda semua, mari sama-sama kita membendung wabak penyakit COVID-19 ini dengan cara patuhi SOP. Kalau boleh, gunakan pelitup muka itu jangan berulang. Okey? Gunakan pelitup muka yang bersih. Kalau rasa dah kotor, buang dengan cara yang sepatutnya. Kemudian gunakan pelitup muka yang baru. Dan apa yang paling penting, gunakan hand sanitizer. Jaga kebersihan diri dan jaga jarak anda. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan subjek kerja paip domestik. Ini khusus untuk pelajar di luar sana yang menjadi tukang profesional membaik pulih kerja paip ni. Inilah dia, khusus buat anda semua. Jadi murid-murid di rumah boleh bersiap sedia bersama dengan guru jemputan kita. Nak tahu siapa? Mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya, itulah dia profil guru hari ini. Mungkin murid-murid di rumah dah sama-sama kenal siapa guru kita. Inilah dia, Cikgu Anwar. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah, jadi Cikgu akan mulakan sesi pelajaran kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu, saya nak bawa Cikgu untuk sama-sama kita patuhi SOP. Gunakan hand sanitizer. Okey. Boleh Cikgu? Mari. Okey, silakan Cikgu. Okey, inilah dia. Jadi murid-murid di rumah boleh jadikan ini sebagai contoh untuk jaga kebersihan. Kalau kita nak pegang kat mana-mana tempat tu, cepat-cepat gunakan hand sanitizer selepas kita sentuh tempat tu. Okey, jadi macam biasa kita bukan saja bersorangan, bukan saja bersama dengan cikgu kita saja. Kita akan bersama dengan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sejangkang Jaya Selangor. Mari kita berkenalan bersama dengan mereka terlebih dahulu. Jom. Ini dia. Assalamualaikum semua. Okey, jangan lupa buka mic. Waalaikumsalam. Ya, inilah dia pelajar SMK Sejangkang Selangor. Okey, semua sihat? Semua dah makan? Sihat, alhamdulillah. Okey, baiklah. Tapi Afiq nak tanya, apa pendapat anda tentang subjek kerja paip domestik ini? Kita mulakan dengan Muhammad Rashdan. Mana Rashdan? Okay, silakan Rashdan. Apa pendapat awak tentang subjek kerja paip domestik? Topik ini sesuai untuk digunakan untuk masa depan. Okey. Selesai? Okey, terima kasih Rashdan. Okey, seterusnya apa pula pendapat pelajar kita yang seterusnya, Atik? Macam mana pendapat awak pula tentang kerja paip domestik ini? Pada pandangan saya, topik hari ini amat menarik bagi saya kerana saya dapat pelajari untuk membaiki komponen yang ada dekat tangki air lah. Oh, lepas ni boleh buat tangki air sendirilah dekat rumah. Kan? Boleh. Kalau ada masalah air ke di Selangor, tak ada masalah lah bagi awak. Baiklah, seterusnya saya nak minta dari Aiman Fitri pula. Apa pendapat Aiman Fitri tentang subjek kerja paip domestik ni? Mungkin ada projek sendiri ke dekat rumah? Bagi saya dapat digunakan untuk saya pada masa hadapan dan juga dapat menambah ilmu untuk exam akan datang. Okey, itu dia. Itu je. Itu saja. Okey, terima kasih Aiman. Baiklah, jadi itulah dia. Kita dah ada 3 orang pelajar. Saya lupa pula nak minta awak perkenalkan diri. Yang pertama tadi kita ada Rashdan, Muhammad Rashdan Zul Ehsan. Kemudian kita ada juga Muhammad Atik dan yang terakhir tadi Aiman Fitri. Kemudian kedua lagi kita ada Aiman Hakim dan juga Muhammad Mirza. Betul? Betul Okey, baiklah. Jadi sekarang ni saya nak tanya dengan cikgu pula, Cikgu Anwar. Okey. Tentang khususnya topik kita pada hari ini. Apa yang perlu cikgu tekankan sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita? Okey.
Okey, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih. Sama-sama. Okey. Jadi pada hari ini, cikgu akan mengajar berkaitan dengan modul 5. Modul 5 tangki simpanan air. Tangki simpanan air iaitu berkaitan dengan fungsi tangki simpanan air dan seterusnya fungsi setiap bahagian utama pada tangki simpanan air. Seterusnya bila dah tahu fungsi, kita akan belajar berkaitan dengan pemasangan. Pemasangan tangki, iaitu kita akan belajar berkaitan dengan pemasangan pipe yang ada pada tangki. Dan terakhir dah tentu kita nak uji kebocoran. Menguji kebocoran. Okey. Maksudnya macam mana kita nak tahu ada kebocoran ataupun tidak pada tangki tersebut. Baiklah, jadi sebenarnya saya pun tak sabar untuk mulakan sesi ulang kaji kita bersama dengan Cikgu Anwar. Jadi Afiq harap murid di studio pun dah bersedia, murid di rumah pun boleh bersiap sedia, sebab Afiq bagi peluang kepada anda kerana kita nak berehat terlebih dahulu, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka yang bersih, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan diri anda dan jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Baiklah, sekarang ni kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Tanpa buang masa, silakan Cikgu Anwar dengan subjek kerja paip domestik. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Dengan lafaz bismillah, kita mulakan kelas pada hari ini. Okey. Jadi cikgu akan mengajar berkaitan dengan modul 5, modul 5 tangki simpanan air. Dalam kerja paip domestik akan ada modul 5 iaitu tangki simpanan air. Okey. Jadi sebelum itu mari sama-sama murid-murid cikgu kita imbas kembali topik pembelajaran tingkatan 4. Okey. Di tingkatan 4, semasa tingkatan 4, antara topik pembelajaran adalah modul 1. Modul 1 kerjaya dalam bidang kerja paip domestik. Seterusnya modul 2 asas kerja paip domestik. Modul 3 lukisan perpaipan dan modul 4 adalah perpaipan asas. Okey. Untuk topik pembelajaran tingkatan 5 akan bermula dengan modul modul 5 tangki simpanan air, modul 6 lekapan sanitari, seterusnya modul 7 komunikasi dan modul 8 keusahawanan. Okey. Jadi topik pembelajaran tingkatan 5 akan dimulai dengan tangki simpanan air, tangki simpanan air. Okey. Ini adalah standard pembelajaran. Standard pembelajaran yang mana di akhir modul ini murid akan dapat menyatakan fungsi. Menyatakan fungsi iaitu fungsi tangki simpanan air, kemudian fungsi bahagian utama pada tangki simpanan air. Di mana pada tangki simpanan air akan ada bahagian utama iaitu paip perkhidmatan, paip agihan, paip limpah, paip cuci dan lagi satu adalah injap berbola. Injap berbola. Okey. Jadi itu fungsi. Seterusnya selepas mengetahui fungsi, murid sepatutnya dapat menjelaskan kerja mengukur dan menanda. Kerja mengukur dan menanda serta menebuk lubang pada tangki. Tangki itu perlu disediakan. Iaitu kerja mengukur, kerja menanda serta menebuk lubang. Untuk apa? Untuk pemasangan paip yang cikgu sebut tadi. Ada 4 paip yang perlu dipasang. Paip perkhidmatan, paip agihan, paip limpah dan paip cuci. Tapi jangan lupa injap berbola juga perlu dipasang. Injap berbola perlu dipasang. Di mana nak pasang injap berbola? Dah tentu perlu dipasang
pada paip perkhidmatan. Ya, okey. Baik. Okey. Seterusnya, selepas menyediakan tangki, selepas menebuk lubang, murid akan dapat memasang paip-paip tersebut, ya, akan memasang paip tersebut dan seterusnya menguji kebocoran, ya, menguji kebocoran. Nak uji kebocoran dekat mana? Dah tentulah pada penyambungan, penyambungan paip, ya, pada tangki simpanan air, ya. Okey. Seterusnya, murid akan dapat menyediakan pelatan. Bila dah masuk 5.1.3 ni, murid akan lakukan apa yang disebut sebagai pemasangan tangki simpanan air, ataupun instalasi tangki simpanan air. Pertama tadi fungsi dah tahu. Yang kedua, dapat jelaskan. Bila dah faham, barulah boleh buat kerja pemasangan. Ya, okey. Dalam kerja pemasangan, murid perlu sediakan alatan. Alatan, bahan dan mesin yang betul. Jangan yang tak betul. Okey. Ya? Macam tu. Patut contohnya mengukur menggunakan pita ukur. Ni mengukur guna tali rafia. Okey, main agak-agak pula. Ya, agak-agak tak boleh lah. Okey. Sebab itu murid dia kena faham. Kena faham. Okey. Kemudian bila dah sediakan peralatan, murid sepatutnya dah mula kerja mengukur dan menanda, ya, mengukur dan menanda untuk masang paip. Dah siap kerja ukur, dah siap kerja tanda dan barulah mula kerja menebuk lubang. Menebuk lubang, ya. Menebuk lubang, dah tentulah ada 4 lubang yang terlibat. Sebab apa 4 lubang? Sebab yang terlibat ada 4 jenis paip yang kena pasang pada tangki. Yang cikgu sebut tadi, paip perkhidmatan, paip agihan, paip limpah dan paip cuci. Jadi ada 4 lubang kena tebuk. Tak boleh lebih. Okey. Lebih nanti bocor lah. Boleh jadi paip lain lah. Saluran paip lain. Macam tu. Okey. Pada asasnya itulah. Itulah dia. Okey. 4. Okey. Dah tebuk lubang, barulah murid akan memasang. Tadi 5.1.2 murid jelaskan. Ya. Bila dah jelaskan, barulah boleh pasang, ya. Okey. Seterusnya baru hasil kerja iaitu pemasangan. Selepas pemasangan paip, barulah menilai, iaitu menguji kebocoran. Okey, ya. Okey. 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 Standard prestasi. Standard prestasi. Okey, dalam standard prestasi kita di sekolah dah tentulah kita nak nilai murid, menilai murid, kan? Okey. Menilai murid dengan cara apa? Tahap penguasaan murid. Tahap penguasaan murid. Okey. Di mana tahap penguasaan 1 menyenaraikan fungsi. Boleh menyenaraikan fungsi. Tahap penguasaan kedua boleh menerangkan kerja yang dilakukan untuk pemasangan tangki simpanan air, kan? Okey. Tahap penguasaan 3 boleh guna alat. Boleh guna alat peralatan, boleh guna alat, guna bahan, ya, dan guna mesin yang betul. Tahap penguasaan 4 mengukur. Ini maksudnya dah mula melakukan kerja pemasangan, instalasi tangki. Kita lihat dari segi kerja mengukur, kerja menanda, kerja menebuk, ya. Okey, boleh buat ukur, tanda dan tebuk lubang. Murid itu akan dah kita nilai sebagai tahap penguasaan keempat. Pencapaian dia. Okey. Seterusnya mula memasang paip dengan mengikut prosedur dan sistematik, dan yang terakhir dah tentulah mesti kita lihat sama ada pemasangan tadi tu adalah berfungsi. Berfungsi. Bocor atau tak. Macam tu, ya. Okey. 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 Jadi sekarang tadi baru intro, ya. Belum mula lagi. Okey, jadi sekarang ni baru kita lihat, cikgu tunjukkan modul 5 tangki simpanan air. Okey, inilah tangki
yang biasa kita lihat, ya, tangki plastik yang biasa kita lihat. Okey. Apa yang cikgu nak sampaikan hari ini adalah fungsi tangki simpanan air dan bahagian utama pada tangki. Sebenarnya cikgu dah ada sebut tadi masa awal-awal tadi kan? Ya. Okey. Fungsi tangki dan bahagian utama. Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan kerja pemasangan, ya, kerja pemasangan tangki. Okey. 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 Fungsi tangki. Okey, fungsi tangki. Okey, tangki. Tangki dah tentulah tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan air bagi menyalurkan air pada lekapan sanitari dan punca pengeluaran air, ya. Okey, tangki pada asasnya adalah tempat penyimpanan air, ya, tempat penyimpanan air. Okey. Seterusnya, ini yang cikgu sebut tadi. Bahagian utama pada tangki simpanan air iaitu paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan, ya. Apa fungsi paip perkhidmatan? Okey, fungsinya adalah membekalkan air dari meter air. Maksudnya kalau di sebuah rumah, kan, di sebuah rumah dah tentulah ada tangki simpanan air untuk membekalkan air. Okey, jadi paip perkhidmatan ni fungsinya adalah membekalkan air dari meter air ke dalam tangki simpanan air. Dan seterusnya ke bilik dapur, ya. Itu fungsi paip perkhidmatan. Jadi paip perkhidmatan ni mestilah sesuatu paip yang tahan tekanan. Tahan tekanan. Ya. Sepatutnya menggunakan paip jenis besi bergalvani. Sebab apa? Daripada luar paip utama tu tekanan sangat kuat. Betul. Jadi kita kena gunakan paip besi bergalvani. Itu yang untuk mengelakkan daripada pecah, Ya, daripada betul. kebocoran. Ataupun kadang-kadang bila dekat rumah kita akan dengar water hammer, gegaran. Betul. Kan, kalau guna contohnya paip plastik apa kan. Sebab tu kita kena guna paip yang tekanannya kuat. Dah tentulah paip besi. Okey, paip besi bergalvani. Okey. Itu paip perkhidmatan. Salah satu bahagian pada tangki simpanan air. Seterusnya paip agihan. Okey, paip agihan. Okey. Apa fungsi paip agihan ni? Apa fungsi paip agihan? Dah tentulah paip agihan, nama pun dah agih. Okey, dah tentulah menyalurkan air. Menyalurkan air dari tangki simpanan air ke semua lekapan sanitari. Okey, ya, ke semua lekapan sanitari. Okey. Tangki kalau di sesebuah rumah dah tentulah berada dekat bahagian atas bilik air. Cuma kita tak nampak, mungkin ada shielding kan. Okey, sebenarnya di atas itu ada tangki simpanan air. Okey, sebab apa berada kat situ? Sebab untuk memudahkan paip agihan tadi disalurkan, disambungkan ke dalam bilik air. Faham. Sambungannya mudah. Daripada tangki terus masuk ke bilik air. Jadi kalau letak di bawah tak boleh, cikgu? Okey, tangki ni sepatutnya kena letak pada kedudukan yang betul, iaitu berada di atas. Untuk apa? Untuk mendapatkan tekanan air. Untuk mendapatkan tekanan air. Tak salah letak di bawah. Tak salah, tapi tekanannya air rendah. Ya. Baik. Tekanan rendah. Buka bilik air mungkin kurang ataupun tak ada. Jadinya dah tentulah ada setengah tuan rumah dia akan pasang pam air untuk tarik supaya air. Supaya bagi pressure, supaya bagi tekanan. Ya, betul. Baik, jadi tangki ni sepatutnya pada kedudukan yang betul, berada di atas untuk mewujudkan tekanan. Secara semula jadi. Yes. Baik, macam tu, ya. Itu paip agihan. Okey. Lagi sekali cikgu sebut, paip agihan fungsinya adalah menyalurkan air dari tangki simpanan air ke semua lekapan sanitari. Kalau di bilik air tu ada banyak lekapan sanitari, kan? Okey. Okey, ya. Okey. Antaranya kalau di bilik air dah tentu ada mangkuk tandas duduk, ya, kan? Betul. Mesin basuh. Ya. Itu lain, itu lain dah. Bukan.
Mungkin bilik air, dalam bilik air. Dalam bilik air saja. Ya. Mungkin ada sinki. Okey, besen basuh tangan ataupun pili. Pili paip. Jadi itu semuanya daripada airnya punca daripada tangki simpanan air. Okey, faham. Diagihkan oleh paip agihan. Okey. Seterusnya. Okey. Paip limpah. Okey, paip limpah. Okey. Fungsi paip limpah adalah mengeluarkan air lebihan. Okey, mengeluarkan air lebihan dari tangki simpanan air sekiranya injap rosak. Injap berbola rosak. Okey. Ya. Kadang-kadang kita akan hadapi satu situasi. Dekat bilik air ada satu paip akan keluarkan air lebihan. Kalau kita lihat situasi begitu, dah tentulah injap berbola rosak. Injap berbola rosak. Maksudnya injap berbola rosak, air lebihan akan dikeluarkan. Air yang melimpah tu akan dikeluarkan. Sebab tu namanya paip limpah. Air melimpah disebabkan injap berbola rosak, air sentiasa masuk dalam tangki sampai melimpah. Air melimpah akan dikeluarkan melalui paip limpah. Macam tu. Okey, jadi kalau di bilik air kita nampak ada air menitis daripada paip limpah, kita berfikiran bahawa injap berbola rosak. Jadi sangat penting. Pengetahuan ni sangat penting. Sebab apa? Okey, bila kita tahu injap berbola rosak, kita perlu tukar injap berbola sahaja, bukan keseluruhan tangki. Bagi yang sesiapa yang tak tahu, dia fikir dah tentulah ini tangki kena tukar. Bukan. Kalau hanya dia berfikiran begitu, kos sangat tinggi. Sepatutnya injap berbola sahaja. Baik. Okey, itu adalah pengetahuan yang sangat penting. Okey, untuk mengelak daripada bila panggil tukang paip pun tambah itu tambah ini, kan. Sepatutnya rosak itu saja. Ya, pengetahuan itu sangat penting. Baik. Okey. Seterusnya injap berbola. Seterusnya sebelum itu kita lihat paip cuci. Paip cuci ni adalah untuk mengeluarkan air semasa kerja mencuci tangki. Kerja mencuci tangki simpanan air, ya. Okey. Berada di bahagian bawah. Okey, sebab apa? Paip dah namanya paip cuci. Dah tentu air yang kita bersihkan tangki tersebut, air itu akan dialirkan ke paip cuci. Tangki simpanan air perlulah dicuci. Sekurang-kurangnya mungkin setahun sekali perlu dicuci. Sebab apa? Sebab akan ada satu mendapan. Mendapan. Jadi apa? Bila mendapan tu tebal, dah tentulah nanti air itu akan kotor menjadi tidak sihat lah. Ya, akan kotor lah. Jadi memang kena cuci. Kena cuci. Dan bila proses mencuci tangki, ianya akan dialirkan. Air yang kotor tadi dialirkan melalui paip cuci, ya. Okey. Lagi satu cikgu nak sebut, tangki perlu ditutup. Ada penutup. Supaya apa? Tidak ada habuk yang masuk ke dalam tangki. Kadang-kadang cikgu buka habuk je. Banyak lagi benda lain yang boleh masuk. Tapi tak nak sebutkan sini lah. Jadi itu kegunaan penutup, ya? Ya, penutup tu sangat penting. Perlu ditutup. Supaya tiada habuk atau sebarang perkara yang tidak diingini untuk masuk ke dalam tangki tersebut. Ya? Okey, sebab itu tangki perlulah dicuci. Perlu dicuci. Kita lihat dalam tangki tu ada apa. Kan dah cuci, proses cuci apa semua, air yang kotor dialirkan melalui paip cuci tu. Paip cuci. Okey. Dan injap berbola. Cikgu ada sebut sebelum ni injap berbola. Betul. Okey. Injap berbola adalah berfungsi mengawal kemasukan air ke dalam tangki simpanan air. Kawal aliran air masuk. Itu fungsi dia. Injap berbola rosak, air akan sentiasa masuk, tak berhenti-henti sehingga melimpah. Jadi bila melimpah, air akan melimpah lah. Ya, jadi injap bola ni sangat penting. Paling penting lah, mengawal kemasukan
air ke dalam tangki. tangki simpanan air. Ya, Okey, macam baik. tu. Ya. Okey, jadi terima kasih cikgu. Kita takkan berhenti di sini. Kita berehat terlebih dahulu. Jadi Afiq harap murid-murid di rumah dapat apa saja segala ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Anwar. Dan terus dia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Afiq nak pesan, jangan lupa untuk patuhi SOP untuk membendung wabak penyakit COVID-19 ini dengan cara gunakan pelitup muka. Sentiasa gunakan yang bersih. Gunakan sanitizer sebab jaga kebersihan diri dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baiklah, mari kita sambung sesi pembelajaran kita dan subjeknya kerja paip domestik bersama dengan Cikgu Anwar. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey. Kita pergi ke seterusnya, iaitu langkah kerja pemasangan tangki simpanan air. Okey. Dan tentulah ada 5 perkara. Ya, 5 perkara yang murid-murid kena tahu, ya. Okey. Dan tentu yang pertama, menyediakan bahan ampatan yang betul. Jangan yang tak betul. Okey, kena pasti. Kena pasti bahan dan peralatan. Okey. Seterusnya, mengukur dan menanda. Okey, mengukur dan menanda tangki simpanan air. Okey, yang cikgu sebut tadi ada 4 lubang yang terlibat. Paip perkhidmatan, paip limpah, paip cuci, paip agihan. Okey, 4 lubang itu kena tebuk. Ukur, tanda dan seterusnya tebuk. Okey, menebuk Okey, selepas kerja menebuk, barulah buat kerja pemasangan. Okey, pemasangan apa? Pemasangan paip yang berkaitan, ya, iaitu paip perkhidmatan, injap, berbola, paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Okey. Dan seterusnya menguji kebocoran. Ada 5 langkah. 5 langkah. Dan untuk menjawab semasa peperiksaan, murid kena tahu 5 langkah tersebut. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi ini adalah huraian terhadap perkara yang tadi cikgu sebut. Ya. Okey. Pemilihan bahan, kemudian bahan antaranya adalah bahan pasang, bahan sebatian, kemudian paip, seterusnya peralatan, pita ukur, mesin gerudi dan peringkur paip. Okey, untuk mengukur dan menanda dari bahagian atas dah tentu ada paip perkhidmatan. Berhadapannya adalah paip limpah. Di bahagian bawah pula paip agihan dan di dasar tangki dah tentulah paip cuci. Paip cuci. Okey. Menebuk lubang. Kerja menebuk lubang dah tentulah mata gerudi kita pasang pada mesin gerudi dan kita hala pada kerja merancang tanda kita dah buat. Okey. Bila kita dah halakan, baru mulakan kerja menebuk. Seterusnya apa? Tebuk pada kedudukan paip sehingga lubang terhasil. Okey. Terbuk maksudnya dengan secara perlahan sehingga lubang terhasil. Tak perlu orang kata tekan sampai nanti hancur. Sampai dah tak jadi lubang, dah tembus terus. Ya kan. Okey. Seterusnya memasang paip perkhidmatan. Memasang paip perkhidmatan, injap bola, paip agihan, paip limpah dan paip cuci. Okey. Dan terakhir menguji kebocoran menguji kebocoran. Dan tentulah kita kena buka punca peranan air. Masukkan air dalam tersebut, kan? Isi air dalam tangki simpanan air dan pastikan tiada air yang menitis pada sambungan. Itu yang kita nak sebenarnya. Berfungsi. Bila kita lakukan kerja, mesti berfungsi untuk digunakan. Okey. Ini cikgu nak kenalkan alat-alat, peralatan. Peralatan dan bahan. Okey, peralatan, di antara peralatan yang digunakan, dah tentulah spana boleh laras. Ni dia spana boleh laras. Oh, cikgu ada bawa. Ada. Okey, spana boleh laras. Kan? Spana boleh laras yang digunakan untuk kerja memasang bahan pepasang pada tangki simpanan air. Okey. Yang ni bentuk lebih kurang. Tapi lagi ganas okay. Peringkur paip. Peringkur paip. Okey, peringkur paip ni kita nak memasang paip besi yang cikgu sebut tadi awal tadi pada paip perkhidmatan untuk masang menyambung
mengapit paip besi. Okey. 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 Seterusnya kerja mengukur dan menanda. Dah tentulah Kena ada pita ukur. Pita ukur kan, dan pen penanda. Pastikan pen penanda ni warna berdawat putih lah. Sebab tangki warna hitam. Ya. Jadi dawatnya mesti putih. Dawatnya kena putih. Ya. Okey. Okey ya. Okey. Okey. Jadi itu untuk kerja mengukur dan menanda, memasang paip, dan mesin gerudi dah tentulah kita nak menebuk lubang. Kena mata yang sesuai. Mata gerudi yang sesuai. Okey, mata gerudi yang sesuai ya. Jadi kita pasang dan boleh tebuk lubang. Jadi cikgu kalau salah gunakan mata gerudi mungkin akan jadi masalah lah untuk penyambungan paip tersebut. Ya. Kena ikut diameter yang sesuai. Yang seperti dah ditentukan. Okey. Kalau contohnya paip diameter yang besar, jangan guna gerudi yang kecil. Kena ikut saiz paip. Okey. Baik. Okey, baik. Okey. Okey. Itu tadi ada peralatan. Ada alat, ada mesin. Okey. Jangan lupa ciri-ciri langkah-langkah keselamatan. Iaitu cermin mata. Okey, cermin mata keselamatan. Ya, masa menebuk Ya. masa menebuk kena pakai. Takut nanti apa? Habuk ke apa ke. Macam itulah. Kena pelitup muka pun kena gunalah ya. Okey. Pelitup muka ya, pelitup muka kena guna. Okey. Dan seterusnya bahan. Bahan dah tentulah paip. Paip ini contoh paip PVC. Okey. Pada paip muatan kita guna paip besi bergalvani. Pada bahagian utama yang lain, paip limpah, paip cuci, paip bagian, kita boleh guna paip PVC ya. Okey. Okey. Okey, seterusnya bahan pepasang. Ada banyak jenis bahan pepasang. Yang cikgu bawa petang ini adalah namanya adalah siku sempurna sama. Ini kita namakan sebagai bahan pepasang lah. Ada banyak. Okey. Okey. Dan seterusnya bahan sebatian. Bahan sebatian ni apa? Untuk memasak, untuk menguat sambungan paip PVC pada apa tu paip ya? Paip kepada bahan pepasang. Ya. Okey. Yang ni untuk menguatkan sambungan paip besi. Dan yang ini untuk menguat sambungan pada paip PVC. Okey. Okey. Okey, kita lihat soalan contoh. Okey, ini dia soalan cikgu contoh. Rasa murid-murid cikgu sukalah ni. Buat soalan ni kan. Masa untuk kita cuba. Okey, soalan contoh bahagian A. Okey, ada kalau di bahagian A dan bahagian B. Kita lihat bahagian A dulu ya. Okey. 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 Jadual 1. Ini tipis 1. Kita nak nilai dia, boleh tak dia senaraikan fungsi? Okey, soalannya jadual 1 menunjukkan penyataan fungsi paip pada tangki simpanan air. Ya. Okey. Mengeluarkan lebihan. Okey. Padankan penyataan fungsi tersebut dengan bahagian utama. Dengan bahagian utama. Okey. Okey, bahagian utama tangki. Contohnya paip cuci. Okey, paip cuci. Apakah fungsi dia? Okey. Kita nak cuba siapa? Okey. Cikgu, kita uji. Okey, siapa boleh Siapa cuba? yang nak cuba? Paip cuci. Okey, paip cuci. Siapa nak cuba? A, B, C, D. Okey. Siapa nak cuba? Okey, Atik ya. Silakan. Mana satu tik jawapan dia? C. Okey, C. Menyalurkan air dari tangki simpanan air ke semua lekapan. Okey, ini macam tak kena sebenarnya. Macam tak kena sebenarnya. Tak kena ni. Kan? Paip cuci apa dia? Dah Paip tentu cuci kerja. Apa C ke B tadi? Siapa yang jawab tadi? Okey. B lah. B. B. Okey. Betul. Okey. Jadi, paip cuci mengeluarkan air semasa kerja mencuci simpanan air. Okey. Okey, jawapannya B. Okey. B. Okey. Paip limpah. Rashdan. Jawapannya A. Yang mana satu? Mengeluarkan air lebihan. Betul. Paip limpah. Okey. Okey, Okey, paip agihan.
Antara C ataupun D. Siapa nak cuba? Ya. Mirza. Mirza nak cuba, Mirza? Okey. Saya bagi sedia menyalurkan air dari tangki simpanan air ke semua lekapan sanitari. Ya, betul. Betul. Jawapan dia C. Dan dah tentulah, yang ni tak payah tanya lah. Tak payah tanya. Kan? Tak perlu Hanya tanya tinggal lah. D sahaja. Ya, dah tentulah jawapannya. D. Lah. Okey. 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 Ni lah jawapan tadi. Okey. Ya. Okey. TP2, kita lihat cara mengukur dan menanda. Kita nak lihat. Okey. Jadual 2, langkah kerja. Langkah kerja. Ukur ukuran, menanda ukuran, menembuk lubang, memasang paip, menguji kebocoran. Okey. Okey, kita lihat. Okey, siapa nak cuba nombor gambar yang pertama? Sedang apa? Gambar yang pertama? Okay, siapa nak cuba? Siapa yang belum lagi? Ya. Aiman Fitri. Nak cuba? Gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu. Sedang apa tu? Ada pipe, ada peringkuk pipe. Kita nak apa? Memasang pipe. Memasang pipe. Memasang pipe kan? Jawapan dia D. Okey, jawapannya D. Okey. Okey, memasang pipe. Okey. Ni ada pita ukur. Siapa nak cuba? Kalau dah ada pita ukur, apa jawapan dia? Siapa boleh cuba? Mirza, silakan. Mengukur ukuran. Ya, betul. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Ada mesin gerudi. Ada mesin gerudi. Nampak. Dah tentu mesin gerudi nak guna untuk apa? Mesin gerudi, kita cuba Iman. Ya. Ada mesin gerudi. Mana satu? Mana satu, Iman? Menembuk lubang. Betul. Betul, Iman. Okey, seterusnya. Seterusnya. Ada injap berbola. Kita masukkan air. Bila kita nak masukkan air, dah tentulah kita nak Atik. Cuba Atik. Bila dah siap. Menguji kebocoran. Ya, betul. Menguji kebocoran. Menguji kebocoran ya. Okey. Dan seterusnya. Yang terakhir sekali. Ada gambar. Tapi ini tak perlu jawab lah. Tak perlu jawab. Tentulah jawapannya. Memang itu je jawapannya tinggal. Ya. Menanda. Okey. Okey. Ini jawapan yang sebenar lah. Baik. Istimewa jawapan. Okey, seterusnya. TP3. TP3 kita lihat. Okey. Jadual 3 menunjukkan peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan ya. Peralatan yang digunakan dalam kerja pemasangan. Okey, kita lihat. Kita nak klasifikasi kan. Okey. Kerja memasang. Okey, ada 4 alat kerja memasang. Yang mana satu? Kerja memasang. A. Okey, betul. Okey. Lagi kerja memasang. Apa alat yang digunakan? Adik-beradik dia tu. Ya. Adik-beradik dia juga, cuma dia ganas sikit. Dia ganas sikit kan. Cikgu mention tadi. Okay, siapa nak cuba? Yeah. C. Aiman Fitri. Betul. Okey, kerja masang. Okey, seterusnya kerja merancang tanda. Merancang tanda. Sudah semestinya mesti kena ada apa? Ya. Aiman Fitri, cuba je lagi. Kerja merancang tanda. Pita ukur. Pita ukur D. Dan terakhir sekali dah tentulah pen penanda atau pensil penanda. Okey, seterusnya kita lihat. Dapat markah ya, cikgu. Okey, kita lihat. Okey, seterusnya kita lihat TP4. Maksudnya kita nak lihat murid boleh mengukur atau menanda dan menembuk lubang. Okey. Ini kita kena susun. Soalan ini berkaitan dengan susun kerja. Susun langkah kerja. Okey ya. Okey. Sekarang ni 4 gambar ini tidak tersusun. Tidak tersusun. Susun kerja tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis ABCD. Okey, kita lihat langkah 1. Langkah 1. Apa dia? Siapa nak cuba? Mirza. Langkah 1 merancang tanda. Mengukur. Ya, betul, mengukur. Kan? Mudah saja. Soalan cikgu senang. Okey, langkah 1 C. Okey, lepas ukur apa Mirza? Okey.
Muka menganda. Ya, betul. Menanda. Menanda. Okey. Baik. Seterusnya, Aiman Fitri. dah tanda apa nak buat? Mendebuk. Menebuk. Maksudnya sebelum menebuk tu dah tentu apa? Mata gerudi tu. D ya? Jawapan dia D. Jawapan dia D. Okey. Dan barulah kerja menebuk sehingga lubang terhasil. B. Okey. Okey, betul jawapannya. Okey. Untuk yang seterusnya, soalan yang terakhir ni adalah soalan bahagian B. Okey. Tadi bahagian A, aras mudah. Bahagian B ni aras sederhana. Jadi TP4, TP5, TP6 kita boleh rangkumkan dalam satu soalan, iaitu bahagian B. Markah pun banyak, 10 markah satu soalan. Macam tadi ada yang 3, ada yang 4 dan 5 kan. Bahagian B ni 10 markah. Okey, kita lihat ya soalan berikut. Okey, inilah soalan bahagian B. Contoh soalan bahagian B. Okey. Raja 1 tunjukkan tangki simpan air yang telah siap dipasang di sebuah rumah. Okey, cikgu tunjukkan satu raja. Maksudnya cikgu nak gambarkan tangki ni macam ni. Supaya apa? Bila murid menjawab, dia nampak tangki, dia rasa seronok, dia boleh jawab. Ya, betul. Itu yang penting sebenarnya. Dia dapat bayangan terus. Ya. Itu dalam soalan sangat penting. Okey. Nyatakan langkah memasang tangki simpan air itu daripada aspek pertama, merancang tanda. Yang kedua, kerja memasang. Yang ketiga, menguji kebocoran. Ada markah-markah tertentu. 2 markah, 4 markah dan 2 markah. Soalan seterusnya, nyatakan peralatan dan bahan. Ini soalnya mudahlah. Mudah. 2 markah. Okey, kita lihat. Okey. Jadi, dalam kerja memasang, kerja merancang tanda, ya. Okey, kerja merancang tanda macam cikgu sebut tadilah. Ya. Dalam kerja merancang tanda, dah tentulah kita kena letakkan apa? Ni. Inilah dia. Ini cikgu kongsikan skema jawapan ni pada murid-murid cikgu, ya, pada murid-murid cikgu, ya. Okey. Kerja merancang tanda 2 markah, sediakan bahan, ukur dan tanda pada tangki. Kerja memasang tangki simpan air, kan? Mulakan dengan kerja menebuk. Okey, kita tebuk, kemudian kita lilit pita tepi pada berbenang injap berbola, kan? Okey. Bila dah siap injap berbola tersebut, kita pun apa? Kita pasang pada pipe perkhidmatan. Pada pipe perkhidmatan, ya. Okey. Okey, seterusnya barulah kita pasang soket sambungan tangki. Ingat tak tadi yang cikgu sebut ada 4 lubang. Lubang yang kena pasang pada lubang pipe perkhidmatan, kita kena pasang injap berbola. Okey. Ada 3 lagi lubang, kita kena pasang soket sambungan tangki. Okey. Soket sambungan tangki. Barulah boleh pasang pipe. Kalau kita tak pasang soket sambungan tangki pada pipe limpah, pipe cuci, pipe agihan, kita tak dapat pasang pipe. Maksudnya soket sambungan tangki tu sebagai pemula. Sebagai tapak dia. Ya, sebagai tapak. Ada lubang pada tangki. Kita tak boleh terus masukkan. Tak boleh. Tak ada tapak. Jadi kena buat tapak. Nama soket tersebut adalah soket sambungan soket tangki. Sambungan pipe. Ya, okey. Okey. Kemudian bila dah kita pasang yang cikgu sebut tadi, barulah letak tangki pada aras kedudukan yang kita tentukan di bahagian atas. Di bahagian atas. Gunakan tangga lah. Ya. Kan penting, tangga tu sangat penting. Gunakan tangga, letak di atas. Okey, ya. Kemudian bila dah berada di atas, barulah kita buat kerja menyambung pipe pengumatan. Ya, menyambung pipe pengumatan, ya. Kemudian dan pipe-pipe yang lainlah, ya. Menyambung pipe limpah, pipe agihan dan pipe cuci, ya, menggunakan simen parut PVC. Pipe pengumatan tadi yang cikgu sebut tadi menggunakan apa? Perengkuh pipe. Sebab apa? Pipe besi. Okey, pipe besi, ya. Okey. Kemudian menguji kebocoran, ya, menguji kebocoran buka punca bekalan air, mengisi air dan melalui pematian, pastikan tiada air yang menitis. Kalau menitis apa nak buat? Kalau menitis maksudnya kena buat semula. Semula. Okey. Nyatakan peralatan dan bahan yang digunakan. Alatan banyak tadi kan? Nak satu. Ada banyak. Pita ukur, pem nada, spana. Tuliskan satu saja. Dan seterusnya ban pasang.
ada banyak tapi nak satu saja. Sebab apa? Dua markah. Setiap satu ni satu. Okey, itulah dia skill menjawab daripada Cikgu Anwar untuk subjek kerja pipe domestik. Jadi Afiq harap murid-murid di rumah dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor SPM bagi subjek ini ya cikgu. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Teruskan patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, buat masa ni kita ulang kaji di rumah saja. Stay safe, stay at home. Baiklah, mari kita bersama dengan Cikgu Anwar dengan subjek kerja pipe domestik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, tadi kita dah lihat kita dah bincangkan berkaitan dengan fungsi tangki simpanan air, fungsi bahagian-bahagian utama pada tangki simpanan air. Kita juga dah lihat berkaitan dengan pemasangan tangki simpanan air, iaitu pemasangan apa? Pemasangan pipe pada tangki pada tangki simpanan air ada 4 pipe yang terlibat, dan jangan lupa dan tentu injap berbola yang kena pasang pada pipe pengumatan. Okey. Begitu juga kita dah lihat contoh-contoh soalan bahagian A dan bahagian B. Terima kasih dekat murid cikgu sebab dapat jawab dengan betul. Kan? Cuma bahagian B tu cikgu kongsikan skema jawapan. Kongsikan skema jawapan. Okey. Untuk rumusan, jadi dalam tajuk dalam modul tangki simpanan air, murid kena tahu fungsi. Tahu fungsi apa? Tahu fungsi tangki dan komponen atau bahagian utama pada tangki. Okey. Selain itu, murid juga tahu alat dan bahan. Tahu alat dan bahan. Alat apa yang digunakan, mesin apa yang perlu digunakan, dan bahan apa yang digunakan. Murid perlu tahu. Okey. Seterusnya, bila dah tahu alat yang perlu disediakan, murid perlu tahu guna. Murid perlu tahu guna alat dan bahan tadi. Okey. Bila dah tahu guna, murid seterusnya sepatutnya tahu cara memasang. Cara memasang. Cara memasang apa? Cara pemasangan dan penyambungan pipe yang terdapat pada tangki simpanan air. Jadi itu yang sepatutnya murid kena tahu. InsyaAllah jika tahu semua ini, murid boleh menjawab soalan. Murid boleh menjawab soalan pada peringkat SPM nanti, InsyaAllah. Okey, insyaAllah Baik, terima kasih Cikgu Anwar di atas penyampaian ilmu kepada kita semua, kepada terutamanya murid-murid yang mengambil SPM untuk tahun 2021. Semoga apa saja ilmu, teknik dan juga skill menjawab dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor pada SPM nanti. Okey, dan tak lupa juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada SMK Sejangkang Jaya Selangor. Inilah dia wajah-wajah pelajar wakil SPM 2021. So Afiq harap anda semua dapat skor nanti SPM. Okey, buat yang terbaik. Itu saja daripada kami. Sukses SPM 2021 berakhir di sini, dan terima kasih juga kepada murid-murid di luar sana. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Teruskan mengulang kaji. Semoga skor A pada SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak saya telah terpilih dalam program rancangan TV pendidikan Sukses SPM 2021, khususnya untuk mata pelajaran kerja pipe domestik. Harapan saya semoga anak saya akan mendapat manfaat dari program tersebut dan dapat membantunya dalam menjawab soalan SPM, terutamanya mata pelajaran kerja pipe domestik. Seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang
InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana anak saya diberi peluang dalam rancangan TV pendidikan Sukses SPM bagi tahun 2021 ini. Rancangan TV ini sebenarnya dapat mengukuhkan lagi pengetahuan yang sedia ada pada anak saya, terutamanya dalam mata pelajaran kerja paip domestik. Besar harapan saya, semoga anak saya ini dapat menjawab soalan peperiksaan SPM dengan baik, terutamanya dalam mata pelajaran kerja paip domestik ini, dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang, insya-Allah. Terima kasih kepada semua guru yang banyak berikan dorongan, banyak berikan sokongan, yang banyak mendoakan anak-anak kami ini semoga terus cemerlang pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.